Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 7, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kelima daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya ini terjemahan. Arti di sini terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita. Artinya berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemahan qiyamuhu, berdiri Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendiri. Apa maksud dia? Apa maksud berdiri dengan sendiri? Tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Ini bukan terjemahan dah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya terjemahan daripada Arab pada Melayunya, berdiri Allah dengan sendiri. Setakat tu je terjemahan dia. Kemudian apakah maksud berdiri dengan sendiri? Tiada berkehendak, ini tiada berkehendak oleh Allah kepada zat, dan tiada berkehendak, ini tiada berkehendak oleh Allah kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud kepada qiyamuhu ta'ala binafsih, yang diterjemahkan kepada berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Artinya ni pula nak menghuraikan apa maksud tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Arti tiada berkehendak pada zat dan erti tiada berkehendak pada menjadi akan dia. Ada. Zat Allah terkaya. Zat Allah terkaya daripada zat itu. Zat Allah terkaya daripada zat itu. Zat Allah terkaya daripada zat itu, zat yang lain. Kerana tiada berdiri kepada zat. Ada kerana situ.
Zat Allah Ta'ala, kita baca ayat kitab dahulu. Zat Allah Ta'ala terkaya daripada zat. Terkaya daripada zat itu. Zat yang lain yang tiada berkehendak pada zat. Zat tu lah. Terkaya Allah, zat Allah terkaya daripada zat itu kerana tiada berdiri kepada zat. Dan yang berdiri kepada zat itu iaitu sifat. Dan terkaya pula zat Allah daripada fa'il yang menjadi akan di akan Allah kerana ia Allah menjadi bagi sekalian kainat, sekalian makhluk. Artinya zat Allah terkaya daripada zat itu kerana tiada berdiri kepada zat. Dan yang berdiri kepada zat itu iaitu sifat. Dan terkaya pula zat Allah daripada fa'il. Apa fa'il? Yang menjadikan dia kan Allah kerana ia zat Allah menjadikan bagi sekalian kainat, sekalian makhlukat. Dan kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan kelima daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil kita berpegang secara ijmal maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalilnya ada makhluk ini. Atau mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Kemudian pergi kepada 20 sifat, itu wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Hak 20 sifat ni wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, secara detail. Bukan secara ijmal hak 20 ni. Sama telah pula bukan secara hafaz hak 20 ni. Hak 20 ni wujud kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Hak ni wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail. Wujud Allah wujud yang macam mana? Kidam sedia apa makna dia? Kena satu-satu secara terperinci. Terdahulunya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kena terperinci. Persalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Pada zat bersalahan, kena terperinci. Pada sifat bersalahan, kena terperinci. Pada perbuatan bersalahan, kena terperinci. Ni hak 20 sifat ni. Bukan secara ijmal, bukan secara hafaz-hafaz, bukan. Secara ijmal, secara ringkas, permulaan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ini hak secara ijmal. Hak 20 secara tafsil. Sebab sekarang ni timbul tak tahulah pasal mana. Hak 20 ni cukup secara ijmal je. Ada pula hafal je. Hafal badan dah 20 ni. Tak payah perici, tak payah hurah. Hafal je. Lepas hafal tu kau berzikir. Ambil tarekah. Biar 20 ni meresap dalam jiwa kita. Ini ada ajaran-ajaran yang baru ni. 20 sifat ni tak payah terperinci.
Reka-reka, hafal-hafal, kemudian kena zikir. Ambil tarekah dia, biar sifat 20 ni meresap dalam jiwa dalam jiwa seseorang. Hak ni hak bukan syariat, benda ni hak tarekah tanpa syariat. Jalanan sifat 20 ni secara tafsil. 20 ni secara tafsil. Mengetahui dan berpegang secara tafsil hak 20 ni. Berpegang sahaja tidak cukup. Jikalau tidak menjiwai, cukup. Kenapa tak cukup? Mesti menjiwai, mesti merasai. Itu wajib. Ni semua ni hak terpesong belaka ni. Hak 20 ni menjiwai, merasai, hak tu adalah maqam fana yang dikurniakan oleh Allah, yang tidak menjadi kewajipan kepada kita. Hak menjadi kewajipan pada kita adalah mengetahui dan berpegang secara tafsir 20 sifat. Tapi hati lalai sebab orang awam, tak ada salah apa pun. Nak biar menjiwai di dalam. Hak tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada maqam fana, kepada maqam aulia. Sekarang ni dak ni. Wajib kena menjiwai, kena masuk ke dalam. Biar merasai kewujudan Allah. Yang mana biar merasai tiada kewujudan diri kita. Siapa begitu no? Tiada kewujudan diri kita. Yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pisahkan wujud Allah dengan wujud diri. Ni. Anak timbul sekarang ni. Kena hati-hati. Sebab setakat kita berpegang 20 sifat ni, hak ni dia kata duduk pitu, tak masuk dalam lagi. Duduk pitu, tak masuk dalam lagi. Wajib kena masuk dalam. Kenapa? Biar hak 20 ni biar masuk, biar apa ni? Meresap dalam jiwa kita. 20 ni mana ni? Hak secara reka-reka, hak hafal-hafal aje. Satu dah salah dia ni. Reka-reka cara hafal-hafal. Lepas tu wajib kena masuk menjiwai. Mana yang duduk muka pintu kena masuk dalam rumah. Ayat. Kita kata pegangan comel, ihsan comel, pengabdian diri kepada Allah zahir dan batin comel, pekoh tasawuf fardu ain dengan amalnya. Masuk dalam tu, duduk dalam rumah dah tu. Duduk dalam rumah agama. Akidah comel, 20 sifat ni mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ihsan comel, ihsan mana? Pengabdian diri kepada Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggal kalangan zahir dan batin. Hak zahir adalah ilmu fiqh, dengan hak batin adalah ilmu tasawuf, ilmu fardu ain fiqh tasawuf serta amal. Jadi dengan iman pegangan, dengan ihsan pengabdian daripada Allah, duduk dalam rumah dah. Dalam rumah agama dah, tak duduk muka pintunya. Cuma dalam rumah ni ada tingkatan. Ni dalam rumah ni tingkatan ni. Ni barulah pergi kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hak pemahaman hak 20 sifat ni secara rekah sudahlah. Hafal saja sudahlah. Hak ni tangga pun tak ada lagi. Rumah pun tak ada lagi. Sebab apa? Tak ada syariat. Ni. Tangga pun tak ada, rumah pun tak ada. Sebab apa? Fardhain tauhid pun tak lepas, tak kenal. Fardhain fiqh pun tak mengaji, fardhain tasawuf pun tak mengaji. Ni. Hak ni hak tanpa syariat. Mana fardhain tauhid dah kenalnya? Fardhain tauhidnya 20 ni wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ini fardu ain. Tiba-tiba reka-reka cukup ijma'. Ni. Hak ni fardu ain tauhid pun tak lepas. Tangga pun tak ada, rumah pun tak ada. Islam kita warisi iman, kemah molek,
Hak pembicaraan ilmu iman, ilmu akidah, ihsan, faham diri kepada zahir dan batin, Islam, iman, ihsan. Kita sudah berada dalam rumah agama. Boleh pergi pada tingkatan dalam rumah. Tapi biar ada rumah agama dahulu. Mana rumah agama? Islam, iman dan ihsan. Kena ada waktu dulu. Mengetahui dan berpegang secara tafsir 40 ni, dia kata duduk muka pintu. Ni orang tak ada syariah, kena cermat, jadi pelik. Hak 20 ni secara ijma je, hafal je. 20 ni secara tafsil. Apa makna wujud Allah, apa makna qidam baqa Allah, apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni yang kelima ni, apakah makna qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendiri. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Nanti pula pergi pada wahdaniyah. Apakah makna wahdaniyah pada zat? Apakah dia wahdaniyah pada sifat? Apakah dia wahdaniyah pada perbuatan? Ini detail kena palusi. Pindah pada sifat kudrah. Sifat kudrah kena perhalusi. Allah yang sifat kudrah yang menjadikan segala-gala. Kena perinci. Segala-gala mana ni? Segala-gala perkara yang harus, yang wajib tak masuk, yang mustahil tak masuk. Ni kena perinci. Allah menjadi ni muafakah dengan iradah. Allah berkehendak, Allah menentukan segala-gala. Segala-gala yang mana? Ini kena perinci. Kemudian berpindah pada sifat ilmu. Allah mengetahui segala-gala yang wajib, segala-gala yang mustahil, segala-gala yang harus. Kena perinci, bukan secara ijma' 20 ni. Berbetulan pula kuliah sebelum Jumaat. Jadi gi awal boleh dengarlah kuliah. Bicara kitab Hidayatus Salikin. Dan kitab Hidayatus Salikin tu di awalnya bicara bab hak fardu ain, ilmu tauhid setakat mana, fardu ain ilmu fiqh setakat mana, fardu ain ilmu tasawuf setakat mana. Dalam tu comel dah hak fardu ain ilmu tauhidnya. Inilah hak 20 ni secara tafsir. Baca itu huraian dia lagi. Kitab comel lah, kitabnya betul. Baca tu betul, tapi pemahaman tu tak ada. Mana ni? Dah baca kitab Hidayatus Salikin, kitab betul lah comel. Tapi hak kitabnya baca seminit je. Hak kitab, hak hurah tu setengah jam. Hak hurah tu di huraian tiba-tiba hak 20 tu secara ijma' sudah. Kata lari lalu dah daripada hak kita ada tu Salikin membicarakan hak ni sakatan fardu ain tauhid. Hak sam'iyah pun ijma' juga. Hak kenabian pun ijma' juga, sam'iyah pun ijma' juga. Sam'iyah ni berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan qiyamah. Sam'iyah ni perkara-perkara yang didengar daripada Nabi SAW. Sebab kita bicara bab akidah ni pecah 3. Bicara bab uluhiyah ketuhanan, ni bicara bab sifat 20. Bicara bab kenabian, kita bicara berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Terperincilah sifat Nabi hak 4 tu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak 4 ni kena perinci. Hak ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mustahil Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat kekurangan nisbah seorang manusia, sebab Nabi Rasul ni pilihan Allah. Itu cara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah secara tafsir. Yang ketiga, pembahagian dalam pembicaraan ilmu tauhid adalah sam'iyah. Di 3 ni bab ketuhanan, kenabian, sam'iyah. Kena detail lah ni.
Di huraian hak kata baca tak ada salikin tak ada ni, rekah-rekah tadi. Rekah macam mana? Kena bicara molek lah bab malaikat. Malaikat pun berpegang, mengetahui dan berpegang secara ijmal, mengetahui dan berpegang secara tafsir. Malaikat pun termasuk kitab, termasuk hari kiamat. Kena perici lah bab barzah, kena perici bab tiup sangkakala yang pertama, kena perici tiup sangkakala yang kedua, bangkit kembali, dihimpun di mahsyar, ada syafaatul uzma, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada titiang sirat. Ni sam'iyah belaka ni. Ni kena perici. Tiba-tiba di huranya ijma dah, rekah. Rekah kok mana? Timbul seumpama tu sekarang. Datuk Salikin tu comel kita. Tapi baca ayat kitab seminit hak huraian tu. Hak huraian tu lari. Ada 20 ni ijma je, rekah-rekah je. Hak sam'iyah pun ijma je, rekah-rekah je. Hak 20 ni kena perici. Lepas tu sama ada sifat Allah ni menjiwai ke tidak, itu atas kurniaan Allah. Itu naik pada tingkatan dalam rumah agama. Ada tingkatan lah pula. Tapi ada rumah agama dulu. Islam, iman, ihsan. Islam kita warisi. Iman tu biar lengkap ke enam rukun iman. Ihsan tu pula pergi pada taat zahir fiqh, taat batin tasawuf. Adalah rumah agama. Tak ada duduk muka pintu dah. Duduk dalam rumah agama dah. Selamat duduk dalam rumah. Selamatlah duduk dalam rumah. Ada ni. Tapi tingkatan dalam rumah pula, tingkatan tinggi barulah dapat ketinggian dalam agama. Jadi duduk dalam rumah agama tu selamat, memang selamatlah. Tapi selamat, tak ada ketinggian. Apa bicara bab ketinggian? Tapi ketinggian tu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 20 sifat tu kena perici ni. Hak qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Baca ayat kitab ni pun dah ni. Ayat kitab je lah. Maksudnya tak payah mana. Tu kata ayat kitab tu boleh baca belaka, janji boleh baca jawi. Ayat kitab janji kita boleh baca jawi, janji kita tepat koma tu kita koma, tepat titik tu kita titik, boleh baca lah. Hak Rumi adalah koma dah, ada titik. Hak jawi ni kok tak ada koma, tak ada titik. Koma titik tu mustahil. Koma titik tu mustahil. Macam orang ngaji Quran itulah, wakaf ibtidak tu mustahil. Orang ngaji Quran ni wakaf ibtidak tu mustahil. Tepat ada tanda wakaf ke, tanda abda wasa ke, hak tu senang. Tapi kalau tempat tu ayat tu panjang, tak ada tanda wakaf, tak ada sebagai tanda pun, tapi panjang. Memang nafas kita tak. Memang kena berhenti tengah tu. Dia ada ayat Quran, dia panjang. Tapi cuma sekarang ni ada Quran wakaf iftidak tu. Dia buat color apa semua tu senang sikit Sebab dia kadang-kadang panjang. Mana-mana pun kita kena berhenti tengah tu. Nak berhenti kat mana? Tak apalah. Habis nafas kita berhenti. Lepas tu kita nak mula kat mana? Nak mula daripada awal. Pakai tak ada habis asal ayat tu. Mula daripada awal. Sampai situ berhenti kau. Tak apalah. Berhenti tak apa. Nak mula kat mana pula? Ni ayat Quran. Kitab pun samalah. Komanya kat mana, titiknya kat mana. Itu ayat kitab. Huraian dia. Ini ilmu tauhid. Dia kena belajar molek. Sebab apa? Sebab tu ni nak memahami ayat kitab, lepas tu nak tafsirkan, nak pericikan hak tiap-tiap satu daripada 20 sifat.
Hak terdahulunya ini mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hak timbul ayat-ayat yang mutasyabihat. Hak timbul sekarang dari rakaman-rakaman tu. Hak nak kira warna tu. Hak rakaman-rakaman sekarang. Gulungan-gulungan yang menyabitkan tempat bagi Allah. Allah di atas. Di atas arash. Ni. Mana di atas. Menyabitkan jihad bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pun boleh tunjuk. Ni. Langit ada 7 lapis. Arash. Atas ada langit yang ke-7. Arash atas langit yang ke-7 boleh tunjuk. Lepas tu Allah atas lagi daripada arash. Dia boleh tunjuk pula. Sekarang langit ada 7. Dia tunjuk langit ada 7. Arash atas daripada langit yang 7. Allah atas daripada arash. Bukan Allah duduk atas arash. Ni bukan macam ni kita duduk atas kursi ni. Duduk atas kursi ni zat kita berdempet dengan zat kursi. Bukan duduk gitu. Atas. Ada pula yang ajarnya alam ni bawah Tuhan buat. Jadi Allah ala kata arash arah ke alam ke duduk bawah. Tunjuk pula duduk bawah, mana Allah duduk atas. Ini timbul sekarang. Ni 7 lapis langit. Arash Allah. Mana Allah terpisah nah. Bukan ni. Ini berhimpun dia panggil. Kita ahli sunnah wal jamaah, al-ijtima', al-iftiraq mustahil bagi Allah. Al-ijtima' berhimpun, al-iftiraq terpisah mustahil. Ada ni kan kita ni kan al-ijtima' berhimpun ni, tepek punggung dengan kapek dengan latar masjid atau al-ijtima'. Al-iftiraq ni ni pisah. Terbanglah kita kata dah. Al-iftiraq ni terpisah mustahil. Sebab apa? Itu sifat baharu belaka. Itu sifat baharu belaka. Sifat Allah, sifat yang qadim belaka. Berhimpun ke, berpisah ke, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sedia kala zat yang qadim, sifat yang qadim, begitulah zat Allah, sifat Allah kekal selama-lamanya. Itu je pegangan kita ni. Sebagaimana Allah sedia kala zat yang qadim, sifat yang qadim, begitulah Allah kekal selama-lamanya dengan sifat-sifat yang qadim. Tidak ada sifat yang baharu. Al-ijtima' berhimpun, sifat baharu. Al-iftiraq bercerai, sifat yang baharu. Allah sedia kala tidak ada berhimpun, tidak ada terpisah. Sebab selain daripada zat Allah tidak ada. Yang ada hanyalah zat Allah. Hadis sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Hadis ni mungkin kita biasa dengar, mungkin kita tak biasa dengar. Tapi kalau kita mengaji secara tafsil, secara terperinci sifat 20, memang itulah pegangan kita. Walaupun hadis ni mungkin kita biasa dengar, mungkin kita ingat, mungkin tidak. Tapi kalau kita mengaji sifat 20 dengan tafsil, inilah pegangan kita. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Sedia kala sebelum Allah jadikan makhluk, yang ada hanya Allah. Selain Allah ada ke tak? Tidak ada. Bukan itu pegangan kita. Kalau sedia kala ada selain Allah, mana yang kodingnya bukan hanya zat Allah.
Kalau sedia kala Allah ada, dan sedia kala ada zat yang lain selain daripada Allah. Berarti yang qadim bukan hanya zat Allah. Ada zat yang lain qadim macam zat Allah. Mustahil sangat-sangat. Sebab apa? Kalau ada zat yang lain yang qadim seperti zat Allah, berarti zat yang lain ni bukan makhluk Allah. Sebab perkara qadim, perkara yang tidak dijadikan. Mana bukan Allah yang jadikan, mana bukan makhluk bagi Allah. Itu mustahil. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan bagi sekalian perkara yang selain daripada Allah. Yang selain daripada Allah semuanya marbub kepada Allah, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu perkara yang lain yang qadim seperti Allah, berarti perkara yang lain ni bukan marbub kepada Allah, bukan makhluk kepada Allah. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Itu mustahil. Memang pegangan kita yang qadim hanya zat Allah dan sifat Allah. Jadi silakan ada tak zat yang lain? Tidak ada. Kan Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah sedia kala. Faham tak situ? Jadi yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanyalah Allah. Allah berhimpun, berpisah ataupun tidak. Nak berhimpun macam mana? Sebab nak berhimpun ni kena ada sesuatu yang lain. Pada ni kena ada zat Allah, kena ada zat yang selain daripada Allah, boleh timbul berhimpun. Tidak ada zat yang lain, hanya zat Allah dan sifat Allah juga yang qadim. Maka berhimpunnya di mana? Tak ada lah. Berpisah? Tidak ada berpisah. Sebab nak berpisah kena ada zat yang lain yang berpisah daripada zat Allah. Zat yang lain tidak ada. Maka ada tak ijtima' berhimpun? Tidak ada. Ada tak al-iftiraq bercerai? Tidak ada. Pada sedia kala seumpama tu kekal Allah tidak ijtima', kekal Allah tidak berpisah. Sebab apa? Berhimpun berpisah sifat yang baru, mustahil atas Allah. Itu je pegangan kita ni. Jadi duduk atas arah pun mustahil, terpisah daripada arah pun mustahil. Hak golongan terpesong ni ada duduk betul benar, ada bukan duduk atas arah. Tu dia kata terpisah. Jadi alam makhluk ni nung bawah nu Tuhan buat. Itu dia tunjuk nung bawah nu Tuhan buat. Tu kata kena perici molek mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Ayat Al-Quran tu istiwa alal arsh, tertinggi atas arasy. Tu kena faham molek lah akidah Ahlussunnah Jemaah salafnya macam mana. Tu pandangan yang rajih, yang muktamad, pandangan yang kuat. Apa huraian ulama salaf berkaitan dengan istiwa? Apa huraian ulama khalaf berkaitan dengan istiwa? Sebab istiwa ni ada belas makna. Lafaz yang mustarak, lafaz yang banyak makna, tidak qat'i dah makna dia, zanni dah makna dia. Ayat Al-Quran qat'i, putus, wajib kita beriman. Tapi makna ayat ada satu makna, ada belas makna. Maka makna yang mana? Jadi zanni dah lah. Pada zanni kemungkinan makna ni, kemungkinan makna ni tak qat'i dah lah. Contoh ayat Al-Quran ni fatayammamu sa'idan thayyibah. Contoh fatayammamu sa'idan thayyibah, ayat Al-Quran yang qat'i, yang putus, mustarak. Satu lafaz ada dua makna. Sa'i makna debu. Sa'i barang yang ada atas muka bumi pun boleh jadi, sebab itu mana sa'i. Sebab tu mazhab Maliki, barang ada atas muka bumi boleh kita tepuk belaka. Cuma sunat pakai debu tanah. Sunat je. Sunat pakai debu tanah. Sebab Nabi tayamum dengan debu tanah. Maka sunat pakai debu tanah. Tapi adakah semesti debu tanah? Tak. Batu kerah pun boleh, tiang pun boleh, dinding pun boleh, almari pun boleh. Tepuk je lah.
Sebab apa? Sebab Quran perintah fatayammamu sa'idan thayyiban. Makalah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Ayat Al-Quran qat'i putuh, wajib kita imani. Makna qat'i putuh ada. Sa'idan ni boleh jadi debu, boleh jadi macam imam mazhab Maliki tu, barang yang ada atas muka bumi. Ni makna dia panggil zanni. Gitulah juga dengan istiwa. Ada belas makna. Makna yang mana? Tak qat'i dah lah. Kita nampak pegangan kena ayat dan juga makna yang qat'i. Ni dalam bab pegangan. Baik kena dalil yang qat'i yang putuh. Macam jalanan salahnya istiwa al-arsh, istiwa serah makna kepada Allah. Tapi memang istiwa ada makna qu'ud, ada makna julus. Ni istawa itu alal kursi ni. Istawa itu alal kursi. Apa makna? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Itu ada makna juga. Betul kan? Tapi jalanan ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak akan guna makna qu'ud, julus, istiqrar, menetap atas sesuatu. Itu makna yang mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanan kholahnya diletak makna yang selayaknya. Allah memiliki, Allah menguasai arah. Makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Arah ni adalah makhluk Allah, bukan tempat bagi Allah. Allah ni wa huwa rabbul arsyil azim. Dan ia Allah Rabb, Tuan bagi arah yang agung. Arash adalah makhluk kepada Allah. Allah Tuan, bukan tempat bagi Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Rabb, Allah Tuan kepada arah yang agung. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman Zul arsyil majid. Allah Ta'ala yang mempunyai arah yang tertinggi kemuliaannya. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi arah ni adalah marbub kepada Allah. Allah Rabb. Marbub ni yang dimiliki, yang direntah, yang dia. Jadi masuk dalam umum ayat alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa rabbul arsyil azim. Ini terang ayat ni. Dan ia Allah Rabb, Tuan kepada arah yang agung. Allah Rabb, arah ni marbuk kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Masuk dalam suratul Fatihah kita secara umum alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah Rabb bagi sekalian alam, sekalian makhluk yang ada. Allah Rabb, alam termasuk arash. Jadi Allah Rabb, alam termasuk arash adalah marbuk kepada Allah, yang dimiliki, yang direntahi oleh Allah, bukan tempat bagi Allah. Itu dipanggil ayat-ayat yang mutasyabihah. Ini kemah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, terperinci satu-satu daripada 20 sifat. Dia ayat Al-Quran yang kesamaran dengan tempat ni bukan hanya arash, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Wa huwallahu fis samawati wal ard, bermula Allah di langit dan di bumi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan ia Allah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Lepas tu Allah duduk di langit, Allah duduk di bumi, mustahil. Lepas tu jalanan salah serah makna kepada Allah. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kemudian ayat-ayat yang lain pula hak kesamaran dengan tempat. Mana? Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir, ma'i ya, bersama lah. Macam kita bersama sekarang.
Ayat yang lain pula Allah ada berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat yang lain wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Allah Taala lebih hampir daripada kamu daripada orang merih. Orang merih ni hampir dah ni. Allah hampir lagi. Duk perut kita orang kali. Kalau pakai zahir, tak hampir. Jadi kalau pakai zahir Allah duduk di arah, patut Allah ayat Allah bersama kita. Ayat Allah hampir dengan kita. Tak mana pula? Kata Nabi Ibrahim AS, in waqala, dah berkata ia Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku nak pergi pada Tuhan aku selepas selamat daripada dibakar oleh Namrud tu. Nabi Ibrahim kata nak pergi kepada Tuhan dia. Nabi Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Dan Allah duduk Palestin ke? Ini ayat mutasyabihah belaka ni. Tak boleh pakai zahir belaka ni. Tak boleh pakai zahir. Dalam ayat Allah berfirman, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna zalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidak adalah daripada bisikan 3 orang melainkan ia ya Allah yang keempat, dan tidak ada bisikan yang 5 orang melainkan Allah yang keenam. Kalau pakai ayat ni terjemahan dia. Dan tidak ada yang kurang dan yang lebih melainkan Allah bersama dengan mereka di mana mereka berada. Kalau pakai zahir kok, lah mustahil sebagai nak zahir ayat. Itu kena baliklah akidah salahnya macam mana, khalahnya macam mana. Sebab itulah kita dalam bab ni kita pergi kepada ni surah Al-Hadid ayat keempat. Sebab di dalam tu ada permulaannya istiwa alal arsh, di hujungnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di awalnya wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh. Huwallazi, sejadah tadi Allahul ladzi. Surah Al-Hadid ayat keempat, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Sejadah wa ma bainahuma. Pada ni sejadah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Al-Hadid ayat keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ni di ayat dekat-dekat ni, siapa tanya baca dia boleh masuk ayat lain. Dia boleh pergi tukar ayat lain. Summa stawa 'alal arsh. Kemudian Allah istiwa atas arah. Di hujung ayat surah Al-Hadid ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Awal ayat Allah istiwa atas arasy. Di akhir ayat Allah bersama. Kalau pakai zahir, tak nakutlah. Pakai zahir Allah duduk atas arah. Lepas tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama dengan kamu duduk bumi. Kalau pakai zahir. Mustahil ayat Quran tak nakut. Maka ulama salaf istiwa ala atas arasy serah makna kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum serah makna kepada Allah. Selesai. Ulama khalaf summa stawa 'alal arsh, Allah menguasai memiliki arasy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah mengetahui. Di situ. Allah bersama dengan mana? Allah mengetahui. Maka tak bercanggah lah. Kalau pakai zahir bercanggah lah. Jadi hak pakai zahir ni keluar 2 golongan terpesong. Satu golongan terpesongnya Allah duduk atas arah. Satu golongan terpesongnya Allah bersama dengan kamu. Allah mana apa? Allah bersama lah.
Allah ada kata-kata. Allah ada di mana-mana. Tu bukan ahli sunnah belaka tu. Satunya hak terpesong, Allah duduk atas arah. Dan Allah bersama nak letak mana? Satu golongannya, Allah bersama di mana-mana kamu berada, Allah pun berada di mana-mana juga. Ni terpesong belaka ni. Ni. Tapi golongan terpesong yang menyatakan Allah duduk di arasy, dituduh ahli sunnah Allah duduk di mana-mana. Allah duduk di mana-mana tu bukan ahli sunnah. Puak peseng macam kamu lah juga. Cuma kamu Allah duduk di arah. Puak ni Allah duduk di mana-mana. Kamu pakai zahir summa stawal arsh. Puak ni pakai zahir wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana kamu berada. Kamu berada di mana-mana bukan? Allah pun berada di mana-mana. Sama terpesong dengan kamu yang berpegang summa stawal arsh. Allah duduk atas arah. Ni terpesong. Tapi dia kata ahli sunnah ni Allah ada di mana-mana. Dah lah dia sesak. Dia tahu pun sebenarnya macam mana. Walah dua-dua tu sama je. Golongan terpesong belaka. Allah duduk atas arah, terpesong. Allah berada di mana-mana, terpesong. Allah fi kulli makan. Allah ada di semua tempat, terpesong. Bukan ahli sunnah begitu. Ahli sunnah sama sekali tidak menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita tadi, sebagaimana Allah sedia kala, Allah kekal dengan zat dan sifat yang qadim. Kita balik pada waktu tadi. Wa huwa ma'ana kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Tidak ada. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Jadi Allah tidak berhimpun, Allah tidak terpisah, Allah tidak bertempat. Sebab tempat belum lagi dijadikan oleh Allah. Sebagaimana sedia kala Allah tidak bertempat, Allah kekal seumpama tu selama-lamanya. Sebagaimana Allah sedia kala. Sebab itulah walaupun satu hadis ni dia kedudukan hadis tu ulama pertikai, kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Ada Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah sebagaimana sedia kala, Allah kekal selama-lamanya sebagaimana sedia kala, tidak bertempat. Walaupun hadis tu hadis yang maknanya ulama berselisih, walaupun hadis itu kedudukan hadis itu ulama berselisih, tapi makna hadis itu makna yang sahih kerana bertepatan dengan hadis sahih. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu selain dia Allah. Sesuatu tidak ada, maknanya tempat ada ke tak? Tempat pun tidak ada, maka tepatlah hadis kana Allah wala makan. Ada Allah dan tidak bertempat. Tidak bertempatlah sebab tempat tidak ada lagi. Itu sedia kala. Wa huwal an ala ma alaikan. Allah Ta'ala sekarang serpa Allah Ta'ala jadikan tempat, serpa Allah Ta'ala jadikan makhluk sebagaimana Allah sedia kala. Allah tidak berubah, Allah tidak terkesan, dan Allah tidak ambil manfaat pun daripada sesuatu makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Kita berpegang sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah kekal selama-lamanya. Lepas tu macam mana? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah, jangan kamu berfikir berkaitan dengan Khaliq yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terlitah di kepala otak kita, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Itu kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap perkara terlitah di otak engkau, Allah menyalahi. Mari terlitah, Allah di atas, Allah menyalahi. Allah di depan, Allah menyalahi. Allah dekat, Allah menyalahi. Marilah terlintah. Kita sujud lama, tengah-tengah malam senyap, kita sujud lama.
Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sehampir-hampir Allah dengan hambanya ketika hamba dalam sujud. Itu paling hampir Allah dengan hamba. Kita bersujud lama, marilah terlintas di otak kita, Allah dekat dengan kita, Allah menyalahi. Dah Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih sajid, sampai Allah dengan hamba ketika dalam sujud. Kalau Allah duduk di langit, Allah duduk di arah, masa mana lebih hampir? Masa berdirilah, bukan masa sujud. Kalau pakar zuhir gitulah. Mana pun mari terlintas, Allah menyalahi. Jangan berfikir. Kita memang tidak berfikir sebab dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari lintasan. Allah menyalahi sudah. Tu kena jaga molek tu kata, sifat 20 ni kena mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ini fardu ain kepada kita, bukan secara ijmal. Bukan secara ijmal. Itu ayat yang mutasyabih dengan tempat. Ayat cerita bab tangan, dua tangan, tangan-tangan, tangan kanan, muka, mata, aini, mata aku satu, ayunina, mata kami banyak, aini satu ayat, ayun mata. Tu 4 ayat. 4 ayat pula waktunya. Kemudian aini itu makna apa? Ain pun lapah yang mustarak juga. Ain ni banyak makna. Ain ni termasuk ni biji mata ni ain juga. Ada ni. Zat diri pun panggil ain juga. Ain. Najis aini. Najis yang ada zat, yang ada sifat. Dia panggil najis ain. Ain ni ada makna mata. Ain ni ada makna zat. Ain ni ada makna mata air. Dia banyak makna ain ni. Lapah yang mustarak dia panggil. Bukan satu makna. Pada ni. Aku kata kena kemah, kena kejap. Tambahan pula akhir-akhir zaman ni timbul bagai-bagai fahaman yang terpesong. Diri kita, anak bini kita, tu kata kena ni, kena tafsir tu, kena perici. Sebab kalau kita buka dalam kamus ni, ain ni mata, ain ni apa lagi ni? Dia dalam kamus dia banyaklah makna ain ni. Termasuk mata air. Ain ni termasuk kepala, ketua. Ain ni termasuk zat, termasuk diri, dipanggil ain. Tapi dalam Quran, ain ni satu ayat, ayun 4 ayat. Nak letak macam mana? Tu balik kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Balik kepada akidah salaf dan akidah khalaf ahli sunnah wal jamaah. Kena hati-hati daripada golongan-golongan terpesong dia pakai zahir. Pakai zahir kau, Allah ada mata, ditunjuk mata dia. Allah ada muka, ditunjuk muka dia. Allah ada tangan, ditunjuk tangan dia. Tapi tak serupa dengan dia, tinggal ke dia dah. Ni. Macam-macam sekarang. Lepas tu kata 20 sifat ni wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir, bukan hanya ijmal reka-reka, bukan hanya hafal-hafal. Tu tak ada syariat seumpama tu. Fardu ain kita 20 ni mengetahui dan berpegang secara ijmal. Kita kira-kiranya sifat yang keempat laginya. Kita baca tadi tu, baca ambil ayat kitab lah. Kemudian kita ulang balik baca minggu hadapan insya-Allah. Dan kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.